Yang pertama kita ada tarian kuda kepang yang budayanya dibawa oleh Johor Riau. Kedua ialah tarian tapin. Tarian ini juga dibawa oleh kaum Melayu Johor. Yang ketiga gamelan. Seni budaya ini dibawa oleh kaum Riau dan Ligat. Okay, untuk keempat kita ada seni tarian joget. Yang ini antara yang paling famous di Malaysia. Seni lenggotnya banyak dibawa oleh Portugis. Dan kelima yang terakhir ialah seni tarian kulit mayang yang mana dibawa oleh kaum Melayu Terengganu. Dari segi pemakanan Melayu, terdapat nasi lemak. Nasi lemak merupakan kegemaran kepada orang Malaysia, dan lemang merupakan satu tradisi kepada orang Melayu. Dan untuk rendang merupakan makanan khas yang dapat dijumpa juga di hari perayaan. Okay, seterusnya kepada pakaian. Yang pertama kita ada baju Melayu cekak musang, contohnya seperti yang saya pakai lah. Kedua, teluk belanga. Pakaian ini dibawa oleh budaya daripada Johor. Ketiga, baju kurung. Yang ni yang biasanya dipakai oleh kaum Hawa sekarang lah. Dan yang terakhir ialah baju kebaya. Yang ni selalu dipakai oleh Melayu pakai dan warga Indonesia pun pakai. Hari perayaan terdapat dua sambutan, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Untuk Hari Raya Aidilfitri selalu disambut pada 1 Syawal mengikut kalender Islam. Bagi Hari Raya Aidil Adha selalu disambut pada ke-10 dari Zulhijjah mengikut kalender Islam. Untuk adat perkahwinan kaum Melayu terdapat 5 jenis. Yang pertama, adat merisik. Yang kedua, adat bertunang. Yang ketiga, adat meminang. Dan keempat, adat malam berenai. Dan kelima, adat nikah. Adat dan kepercayaan kaum Melayu iaitu agama Islam. Dalam agama Islam ni kaum Melayu mempercayai 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Di Malaysia, masyarakat Melayu Islam mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Lagi? Saya nak tanya awak tahu tak apa contoh-contoh tarian kaum Ninja? Tahu? Boleh tak awak tolong terangkan kat saya atau mereka yang tengah tengok video ni tentang contoh-contoh tarian kaum Ninja? Boleh? Okey. Yang saya tahu ialah Bharatanatyam yang biasa, yang paling unik lah untuk saya. Dia adalah berasal dari negeri Tamil Nadu di selatan. Bentuk tarian dia terkenal dengan pergerakan dan juga gerak badannya yang indah yang disebut mudra dalam bahasa tradisional. Saya nak tahu tentang contoh makanan kaum India yang agak popular dekat Malaysia ni. Boleh tahu tolong terangkan? Boleh? Yang saya sentiasa nampak dekat restoran kaum India ialah tosik. Tapi apa nak tak makan pancake? Sedap kan? Sedap. Tosik lagi sedap. Tosik ni dia pancake jenis beras dari India Selatan dan dibuat dari adunan fermentasi. Dia serupa dengan penampilan crab. Atau tak? Untuk pakaian kaum India tak macam mana? Atau tak laki kaum India pakai apa? Sari. Oh my god! Wow! Bukanlah Syafiq, dia pakai dhoti. Dia pakai yang panjang yang tidak dijahit. Kan senang kan? Senang ni. Lepas tu dia panjang ada 5 elang. Lepas tu pakaian dia diikat pada pinggang. Kebanyakannya dia dipasang dengan kurta dan gabungan yang dikenali sebagai roti kurta di timur India. Biasanya kaum India mereka sambut perayaan apa? Biasanya kalau kat Malaysia, kaum India akan sambut hari Diwali. Lagi, you suka cuti tak? Suka. Untuk you duduk kat Malaysia lah. Wow. Biasanya Malaysia akan adakan satu cuti umum untuk hari Diwali. Diwali merupakan gabungan daripada 2 jenis perkataan, iaitu Dipa yang bererti cahaya dan juga Gavali yang bererti barisan. Okey, perayaan hari Deepavali ini disambut pada hari ke-14 pada bulan Aksi dalam kalender Tamil. Dan juga Syafiq, saya ada soalan terakhir. Saya nak tanya, apakah kepercayaan yang biasa kaum India percayai? Yang pertama, jika pensel diasah menggunakan kedua-dua belah tangan, ibu bapa dan keluarga dalam keluarga akan sering bergaduh. Akibatnya keharmonian keluarga akan terjejas. Yang kedua, pembuatan bersiar pada waktu malam akan mengundang ular masuk ke dalam rumah.
tarian singa adalah tarian tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina. Kostum singa tu dimainkan oleh dua penari. Kedua-dua penari itu akan bergerak seakan-akan singa di atas pentas yang disediakan. Tarian singa ini akan diiringi oleh gong, drum dan dentuman mercun yang dikatakan akan membawa tuah. Itu saja. Makanan. Saya suka makanan bangsa Cina. Contohnya Tang Yuan. Tang Yuan merupakan hidangan pencuci mulut tradisional masyarakat Cina yang diperbuat daripada saya rasa tepung beras. Yang keduanya kuih bakar. Masyarakat Melayu popular dengan dodol. Kaum Cina pula tak ketinggalan dengan kuih bakar. Kuih ini Pakaian tradisi Cina ni. Yang pertama sekali, lelaki dia berpakaian sanfu nama dia. Dia membawa masuk pada baju dan seluar dalam dialek Cantonese. Kategori perempuan pula adalah Cheongsam. Yang paling popular adalah Tahun Baru Cina, yang kebiasaannya di Malaysia akan sambut pada awal tahun. Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang terbesar dan terpenting bagi kaum Cina kerana membolehkan semua ahli keluarga yang belajar atau kerja di luar negara dapat pulang ke rumah untuk berjumpa dengan keluarga mereka semua. Saya, Ainur dan juga Farain mengenai kaum Kadazan. Saya akan mulakan dengan makanan tradisional kaum ini. Terdapat beberapa jenis makanan tradisional kaum ini, antaranya ialah butot, ampiat, hinabah, pinasakan, boso dan juga tuhau. Tarian kaum Kadazan dan antara yang popular adalah tarian semazau, iaitu tarian menuai padi di Sabah. Ikut legenda, tarian ini adalah untuk memuja semangat padi. Dan antara tarian-tarian lain yang ada adalah tarian liliput, menangkut, paina, sumazau papak dan juga titikas. Pakaian tradisional kaum Kadazan. Pakaian tradisional kaum ini dari penampang, yang lelakinya memakai baju gaung, seluar sofa, bengkung togut, pakaian kepala yang disebut sebagai sigar. Manakala wanita pula memakai baju pendek sinuangga, kain labuh, selendang batik dilengkapi tali pinggang himpogon. Aksesori bagi kaum wanita adalah titimbak, bohong, hamai dan juga simbung. Seterusnya, saya Nurul Farain binti Muhammad Noor akan menyambung dokumentasi berkaitan kaum Kadazan. Pesta Keamatan adalah perayaan yang diraihkan oleh kaum Kadazan di Sabah. Pesta Keamatan atau dalam bahasa Kadazan Magawau diraihkan khas untuk menghormati semangat padi. Perayaan ini disambut sepanjang bulan Mei, tapi tarikh tetapnya ialah 30 dan 31 Mei. Acara yang menarik dalam perayaan ini ialah pertandingan pertunjukan badan dan pertandingan Ratu Cantik, iaitu unduk ngadau. Kepercayaan kaum Kadazan ialah animisma, iaitu mempercayai kepada alam sekitar serta mempercayai bahawa tumbuh-tumbuhan, haiwan dan gunung-ganam mempunyai semangat dan makhluk halus yang baik dan jahat. Kepercayaan yang kedua ialah mereka percaya kepada makhluk halus. Antara makhluk halus yang mereka percayai ialah Tombiruo dan Rogon. Pelbagai pantang larang dalam kaum Kadazan, iaitu pantang larang dalam kematian dan ibu mengandung. Pantang larang dalam kematian ialah unggun api dibuat di sekeliling rumah untuk membakar rumah dan roh jahat. Pantang larang bagi ibu mengandung pula tidak boleh memotong kuku. Dan satu lagi ialah upacara Miohoshi Pinisi. Ini merupakan nazam perkahwinan menurut cara tradisional. Husna dan Hadis Nabiha akan meneruskan dokumentasi mengenai kaum Iban. Antara adat rasam kaum Iban ialah adat perkahwinan, iaitu berisi, bertunang dan berkahwin. Seterusnya ialah adat kematian. Mayat dimandikan, disikat dan dikenakan pakaian yang sebaik-baiknya. Kedua-dua pintu rumah panjang juga perlu digarang dengan 2 batang api. Seterusnya ialah perayaan kaum Iban, iaitu perayaan Gawain. Perayaan ini disambut setahun sekali pada 1 atau 2 Jun. Perayaan ini disambut bagi menunjukkan berakhirnya musim menuai padi. Agama dan kepercayaan bagi kaum Iban ialah animisma. Selain itu, kaum Iban juga percaya terhadap kewujudan seorang Tuhan, iaitu Bintsi Petara yang dipercayai pencipta dunia dan alam semesta. Saya Alislamia. Tarian yang terdapat dalam kaum Iban ialah tarian ngajat. Tarian ngajat terbagi kepada beberapa jenis, antaranya ialah ngajat membunuh, ngajat lindu, ngajat lesung, ngajat hutan dan ngajat melatuman. Seterusnya, makanan tradisional yang terdapat dalam kaum Iban ialah kemibin atau midin, manuk pansuk, hinaba dinapan, penganan, kuih cakar ayam dan kuih saran semut. Pakaian tradisional yang terdapat dalam kaum Iban ialah baju burung yang dipakai oleh orang lelaki dan lepan Iban yang dipakai oleh orang perempuan. Orang lelaki memakai sirat iaitu cawai, ketapu iaitu topi anyam dan baju gagong yang diperbuat daripada kulit haiwan seperti kulit beruang.
Iban iaitu pakaian tradisional oleh kaum wanita yang ditenun sepenuhnya dan dipenuhi dengan corak yang menarik. Manakala aksesori yang dipakai oleh orang wanita dalam kaum Iban ialah tangguh iaitu rantai yang diperbuat daripada mani dan berbulah kain. Seterusnya, suku tinggi yang dipakai di kepala dan berwarna silver ataupun perak dan dipenuhi dengan corak bunga-bungaan. Dan semiting ringgit yang dipakai sebagai tali pinggang oleh kaum perempuan dalam masyarakat Iban.